with you. You're not afraid of the dark, are you? Hai, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasimi here. Okay, itu bukan AutoCAD, itu kucing jiran Kama. Bukan AutoCAD dah jadi kecil, okay? So, I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Anyway guys, hari ni kita masih di segmen creepy di mana Kama akan ceritakan kat korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama. Hari ni ada satu kisah menarik yang Kama nak cerita kat korang tentang kawan Kama yang bernama Fahri. Bukan nama sebenarnya, Kama pernah cerita sebelum ni dekat sini. Kalau korang masih ingat, parents dia ni ada macam kisah seram lah di sebalik keluarga dia orang kan. Ada yang family bila saka dan rumah dia sendiri tu rumah yang berhantu, macam ada penunggu dekat rumah tu. Dan hari ni dia nak share dengan kita semua tentang kisah seram waktu dia nak lahir. Waktu mak dia tengah pregnant nak lahirkan dia tu, ada kisah seram yang berlaku. So, macam biasa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Datang lagi seekor. Datang lagi seekor. Aduh. Okay, tak. Lah, dia nak main pula. Okay, bagi dia tidur. Nah, peluk. Okay, jom kita mulakan kisah seram kita. So, waktu Kama dengar cerita ni guys, Kama macam, serius lah. Masa kawan-kawan tu nak lahir lagi, dah macam-macam gangguan yang mak ayah dia terima guys. Salah satunya, pula. Dia pun nak interframe. Okay, so nak dijadikan cerita, waktu tu Mak Fahri okay guys, so nak dijadikan ceritanya, waktu tu Mak Fahri dah syarat mengandung lah. Time mengandungkan Fahri tu kan dah 8 ke 9 bulan dah. So satu hari ni ayah Fahri dapat panggilan daripada adik dia tau. Adik dia call, adik dia cakap, anak aku kemalangan ni, kemalangan jalan raya. So rumah Fahri ni dekat Teluk Intan pada waktu tu. So diorang macam terkejut lah dengar berita daripada pakcik Fahri ni kan. And then diorang semua terus bergegas ke Ipoh sebab hospital yang anak dia kena ward tu dekat Ipoh. Lepas tu Mak Fahri ni ikut sekali sebab takkanlah mak dia nak bagi ayah dia pergi sorang-sorang. Tapi ayah dia tak nak bagilah sebab Mak Fahri tu memang tengah syarat mengandung ke Fahri waktu tu tau. Memang dah 8 ke 9 bulan. Tapi memanglah macam ada sebab-sebab lain yang diorang nak pergi ke Ipoh tu. So Mak Fahri pun nak ikut juga. And adik-beradik yang lain semua tak ikut sebab adik-beradik Fahri ni semua masih sekolah lagi waktu tu. So diorang stay je dekat rumah. Dan nak dijadikan ceritanya, waktu diorang bertolak ni sebenarnya dah nak dekat maghrib jugalah. Macam 6 ke 6.30 macam tu diorang bertolak. Dan pada waktu tu perjalanan ambil masa dalam 1 jam juga. Dan diorang gunakan jalan kampung. Dan disebabkan Mak Fahri time tu tengah syarat mengandung, perjalanan jadi 2 jam. Sebab ayah dia bawa berhati-hati. Lepas tu ada juga banyak persinggahan. So dalam on the way diorang nak pergi ke hospital Ipoh tu kan, diorang ada tempuh kawasan orang asli, hutan, lombong dan sebagainya. Lepas tu kan dalam perjalanan tu tiba-tiba ayah Fahri macam mengeluh dekat mak dia, dekat isteri dia kan. Rasa penat lah badan ni, rasa mengantuk pula. Dah tengah bawa kereta ni kan. Lepas tu Mak Fahri macam dah start risau lah, sekarang accident pula apa kan. And Mak Fahri ni sepanjang hidup dia memang dia tak pernah tidur dalam kereta sebabkan dia risau orang yang drive tu kan. So Mak Fahri rasa macam mungkin ayah Fahri ni tengah penat kerja ke, sebab ayah Fahri mengadu badan dia rasa berat. Lepas tu waktu Mak Fahri ni nak pandang ke tingkap belah ayah Fahri tu, Mak Fahri terus menjerit tau. Menjerit yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat takut, menyebabkan ayah Fahri ni jadi panik time nak bawa kereta tu. Sebab waktu dia pusing tu Mak Fahri nampak
ada seorang perempuan dekat tingkap belah ayah Fahri tu tengah senyum pandang dia. Weh, tengah drive ni, kereta tengah bergerak ni, macam mana pula boleh ada tepek muka perempuan dekat tingkap tu tengah senyum weh. Mak Fahri waktu tu terus tutup mata, terus berzikir tau. And then ayah dia tanyalah kan, kenapa, ada apa, kenapa menjerit? Tapi Mak Fahri diam je sepanjang perjalanan tu dan mulut dia berzikir je guys. Lepas tu dah sampai Ipoh. Sampai je Ipoh dah pukul 9 macam tu tau. Time tu ayah Fahri dia berhenti sekejap dekat satu kedai ni sebab mak ayah Fahri ni decide macam nak beli baju baby lah. Diorang tak beli lagi macam baju barang-barang untuk baby ni. So alang-alang dah sampai Ipoh kan, ada Pekan, ada apa semua, ada banyak kedai baju. So diorang berhenti dekat satu kedai baby ni yang jual macam-macam barang baby untuk beli barang keperluan anak dia yang bakal lahir tak lama lagi. Tapi disebabkan ayah Fahri ni terlalu penat waktu tu kan, dah drive lama, so ayah Fahri suruh mak Fahri ni pergi sorang-sorang, macam belilah dulu. Ayah dia nak berehat kejap, nak tidur sekejap dalam kereta. So mak Fahri pun pergi je lah sorang-sorang masuk kedai tu kan. So mak Fahri pun masuk. Time mak Fahri masuk memang mak Fahri seorang je customer yang tinggal dalam tu. Tengah cari baju, tiba-tiba lampu satu mall tu tutup. Lepas tu mak dia jerit lah kan, ada orang macam tu. Hello. Tapi owner kedai tu tak dengar langsung, macam tak ada siapa menyahut jeritan mak Fahri dalam mall tu guys. Dia bukan mall, dia macam kedai baby macam tu. Tak boleh nak bagi tahu jenama apa kan. Tapi dia ada jenama lah, ada brand. Lepas tu mak dia macam nak bergegas lah pergi keluar sebab kat situ 2 tingkat tau. Kedai dia tu 2 tingkat. Mak dia macam bergegas lah nak keluar ke tempat pintu yang dia masuk tu kan. Tapi tengah syarat mengandung guys, so dia jalan perlahan-perlahan kan, sambil-sambil macam terkejar-kejar, macam lari-lari anak macam tu kan. Tiba-tiba dia dengar bunyi yang tutup macam garaj yang besi tu tau, macam tu. Lepas tu mak dia jerit kuat-kuat, tak ada siapa yang menyahut. Owner dia sama, dia tutup kunci apa semua. Lepas tu terkapai-kapai lah mak Fahri ni nak minta tolong daripada dalam premis tu kan. Jerit ayah Fahri tu pun ayah Fahri tak dengar, of course lah. Tapi ayah Fahri tu parking kat depan kedai tu je, cuma dalam kereta dan tengah nyenyak tidur berehat guys. Lepas tu mak Fahri dah cuak tau guys, sampai menangis mak Fahri dalam tu sorang-sorang. Yelah mestilah dalam keadaan ketakutan kan, dah lah tengah mengandung kan. Macam mak Fahri sandar dekat pintu tu sambil ketuk pintu dengan harapan ada orang lalu lalang lah dekat situ dan dengar ketukan tu. Minta tolong, menangis. Sekali mak dia diam sekejap sebab mak dia dengar ada suara budak kecil dalam kedai tu. So mak dia rasa, bukan aku seorang dalam ni, ada juga orang yang terperangkap dalam ni. Tiba-tiba suara budak tu makin dekat. Tapi sekarang ni didengar tangisan pula. Budak perempuan tu menangis. So mak Fahri ni assume yang dia pun terperangkap dalam tu sebab dalam tu memang gelap, dah tutup lampu semua guys, elektrik semua tutup. Lepas tu dah sampai dekat dengan mak Fahri ni, and then suara tangisan budak perempuan tu makin lama makin dekat. Tiba-tiba mak dia terdengar, "Acik, mana mak?" Macam tu. Kejut mak Fahri, tiba-tiba ada orang pegang tangan dia. Tapi mak Fahri tak nampak siapa-siapa. And mak Fahri tak jawab langsung pertanyaan budak tu, tak tegur langsung budak tu, cuma diam, tutup mata dan menangis sambil dalam hati tu berzikir. Tiba-tiba budak perempuan tu gelak. Lepas tu dia cakap, "Acik, tengoklah ni, Mia pukul dia." Dia gelak-gelak macam tu. Tak tahulah siapa Mia yang budak kecil tu maksud kan. Mak Fahri memang tak buka mata langsung. Dia tutup je mata. Memang takut gila time tu sorang-sorang pula tu kan. Tak lama lepas tu tiba-tiba ayah Fahri terjaga. Alhamdulillah. Tapi terjaga macam dia pelik lah. Asal lama sangat isteri aku ni kan. Lepas tu rasa tak sedap hati, ayah Fahri ni terus keluar daripada kereta, terus pergi ke kedai tu. Tengok kedai tu tutup. Ayah dia cuba buka, tiba-tiba ayah dia dengar suara mak Fahri tengah menangis dalam tu, minta tolong. Nasib baik ada nombor telefon owner dekat kedai tu terpapar dekat luar kedai tu tau. Ayah Fahri terus call kan. Call tak angkat. Call lagi tak angkat. Message tak reply. Semualah memang tak angkat. Lama juga lah.
Lama tunggu sekejap. Akhirnya owner kedai tu angkat juga. And ayah dia explain lah, ada isteri saya dalam kedai ni. Lepas tu owner dia bergegas lah datang dan bawa kunci kedai tu. Lepas tu dah dapat lah keluarkan Mak Fahri ni daripada premise tu. Dah settle semua. Ayah Fahri ni marah lah dekat owner tu kan. Macam mana you boleh tak perasan ada customer dalam kedai ni, terus tutup je, tak check dulu. Lepas tu Mak Fahri pun cakap lah, saya jerit waktu awak tutup semua lampu ni. Tapi owner kedai tu kata, saya dah check. Saya tak dengar langsung orang menjerit. Saya dah check, dia cakap. Lepas tu Mak Fahri cakap lagi, tadi kat dalam premis ni ada seorang budak perempuan terperangkap juga macam saya. Tapi disebabkan Mak Fahri rasa budak perempuan tu pun macam bukan orang kan, sebab dia boleh gelak lah, macam main-main dengan Mak Fahri dalam tu. Tapi Mak Fahri still nak juga tahu siapa budak tu sebenarnya, kalau betul-betul manusia kan. Lepas tu owner ni pergi dekat CCTV tau. Malam tu juga pergi dekat CCTV, check kat situ. Dalam CCTV tu guys, memang gaib tau. Waktu owner tu nak pergi kunci tu, memang dalam CCTV tu tak nampak langsung mana pergi Mak Fahri ni. Lepas dah kunci apa semua tu, baru nampak Mak Fahri dekat pintu, tengah sandar dekat pintu depan minta tolong tu kan. Dan tak nampak langsung budak perempuan yang Mak Fahri cakap tu. Siapakah Mia tu? Siapakah budak yang menangis, yang gelak-gelak tadi tu? Dan macam mana owner tu boleh tak nampak Mak Fahri? Tapi cerita tu tak sampai situ je guys. Lepas diorang dah beli, tujuan asalnya nak pergi melawat anak Pakcik Fahri tu kan. So diorang pun pergilah ke hospital. Sampai dekat hospital tu, rupa-rupanya dah limit masa untuk melawat. Macam seorang je boleh masuk macam tu lah. So ayah Fahri ni masuk dulu, dan Mak Fahri ni nak pergi ke toilet sekejap. So nak pergi toilet tu kan penat nak naik tangga kan. So Mak Fahri pun pilih lah untuk naik lift. Lepas tu Mak Fahri pun masuk lift. Waktu Mak Fahri masuk lift tu, memang dalam lift tu ada seorang lelaki tua, pakcik-pakcik kan. Badan dia bungkuk, memang bungkuk sangat. Dan ada seorang anak kecil perempuan dekat sebelah pakcik tu. So Mak Fahri masuk je lah kan. Masuk, lepas tu tekanlah tingkat 2. Lepas tu dah sampai tingkat 2, lift tu terbuka. Ada seorang lagi pakcik yang nak masuk. Pakcik tu tua, badan bongkok juga. And mak dia tak sedar pakcik yang nak masuk tu adalah orang yang sama dalam lift tu juga. Korang faham tak? Mak dia tak sedar tau waktu tu. Lepas tu Mak Fahri pun keluar sebab dah sampai lift 2 kan, tingkat 2 kan. Mak dia keluar, tiba-tiba mak dia pusing belakang balik. Mak dia baru perasan pakcik tu adalah orang yang sama. Tapi this time pakcik yang masuk tu, yang baru masuk tu, tak ada budak perempuan tu. And pakcik yang already ada dalam lift tu dah tak ada. Padahal dia orang adalah orang yang sama. Lepas tu mak dia dah risau, dah panik kan dah. Aku tengah mengandung, tengah sarang mengandung ni kan. Boleh pula kena ganggu benda-benda macam ni. Lepas tu mak dia tak pergi lagi toilet. Mak dia pergi jumpa nurse yang ada dekat situ. Mak Fahri pun tanya, Dik nak tanya sikit, ada ke nampak macam lelaki tua badan bungkuk sikit lalu ke area sini, nak pergi ke lift? Kau tahu reaksi nurse tu macam mana? Nurse dekat situ tersenyum Dia tersenyum, tersengih. Dia kata, tak ada apalah makcik, benda tu memang selalu jadi peneman dekat hospital ni, peneman pesakit-pesakit dekat sini. Lepas tu Mak Fahri dah tercengang lah dekat situ. Benda tu macam kebiasaan dekat hospital tu. So Mak Fahri dah cuak lah time tu kan, tak jadilah nak pergi ke toilet. Lepas tu beberapa minit selepas tu, tiba-tiba mak ada sakit perut. Rupa-rupanya time tu dah due untuk beranak guys, untuk bersalin. Nasib baiklah dah ada dekat hospital kan time tu. So ayah Fahri pun terkejut, bergegas lah pergi ke Mak Fahri ni. And then Mak Fahri terus bersalin dekat hospital Ipoh tu terus. Tapi bukan sampai situ je guys. Waktu Mak Fahri ni tengah bersalin pun kena ganggu tau. Ayah Fahri ni, dia ternampak sekali lagi sosok lelaki pakcik tu, yang pakcik tua tu, tua bongkok tu, ada dekat situ, sekitar situ bermain-main, berlega-lega dekat situ semasa isteri dia tengah bersalin. Selain daripada sosok pakcik tu, ayah Fahri nampak juga sosok nenek, macam nenek kebayan ke Wallahualam, tapi ada nenek dekat dalam tempat yang isteri dia tengah bersalin tu guys. And ayah Fahri kata sejak daripada tu, setiap kali ada benda yang kacau kan dalam family dia ni, mesti benda tu mengaku dia pendamping Fahri.
dia pendamping Fahri. So ayah Fahri ni assume benda tu datang sewaktu Fahri ni sedang dilahirkan tau. Padahal benda tu diorang tak minta. So wallahualam lah macam mana boleh jadi pendamping lah apa semua tu kan. Tapi alhamdulillah benda tu dah tak ada lah. Dah berubat apa semua, dah settle dah. Cuma ini cerita lama. Ni baru okay. Tu kamu cakap pengumuman dekat sekolah. So jom kita move on untuk kisah seram yang seterusnya. Okay guys, kisah yang kedua ni tentang benda yang duduk dekat dapur rumah dia. So kita bagi nama pemilik kisah ni Fifi, bukan nama sebenar. So Fifi ni berasal daripada Sabah. And cerita dia bermula pada satu malam ni pukul 3 pagi guys. Fifi rasa macam nak makan sesuatu kan, perut dia lapar je. So dia pun pergi ke dapur untuk masak. Nak masak something lah. Dia nak masak apa yang ada lah dekat dapur tu. So disebabkan rumah dia tu macam design kampung kan, rumah kayu, dan ada nak pergi dapur tu kena turun tangga dulu. So Fifi pun turun tangga, tapi tangga tu taklah tinggi, dalam 3 tingkat macam tu je. So masa on the way nak turun tu, tiba-tiba dia ternampak dekat ruang tamu dia ada orang tengah duduk dekat sofa menghadap bilik abang dia. Tapi benda tu macam sekali imbas je tau. Lepas tu Fifi macam tengok lagi sekali, dah tak ada. So dia rasa macam benda tu imajinasi je lah kan. Dia pun teruslah turun menuju ke dapur dia tu. Waktu dia nak pergi buka suis lampu kat dapur tu, tiba-tiba ternampak sekali lagi sosok hitam macam lembaga, memang hitam semua, tengah duduk dekat kerusi meja makan menghadap ke tingkap. Time tu Fifi memang terkaku. Dia tak buka lagi lampu. Dia terkaku, pandang je, perhati je kat benda tu kan. Tiba-tiba benda tu pusing ke arah dia dan Fifi nampak sangat jelas muka dia adalah sosok perempuan yang tengah senyum pandang dia. Time tu memang tindakan refleks dia terus buka lampu. Time dia buka lampu tu, benda tu hilang. Memang terkejut lah Fifi time tu kan. Dia biar je lampu dapur tu terbuka. Lepas tu daripada dia lapar gila pukul 3 pagi tu, terus tak jadi nak makan. Terus masuk dalam bilik, pasang ayat ruqyah, dan malam tu memang dia menggigil, tak boleh nak tidur. Tahu-tahu je dia dah tertidur, macam tak perasan yang dia dah tidur. Esok paginya dia cerita dekat ayah dia apa yang berlaku. Dan rupanya guys, benda ni bukan first time. Dah terjadi 2 kali. Pernah malam tu pukul 9 ke 10 malam macam tu, Fifi dengan kakak ipar dia berdua je lepak dekat luar rumah tau. Waktu tu macam saja borak-borak, ketawa-ketawa. So tengah ketawa-ketawa borak-borak tu, tiba-tiba dua-dua ni terbau bau bunga yang sangat wangi tau. Benda tu macam tiba-tiba kau tengah borak-borak apa semua, lalu satu bau yang sangat-sangat wangi. Bau tu macam bunga. Lepas tu dua-dua ni dah terdiam lah, pandang each other. Lepas tu masing-masing terus menggerupu masuk dalam rumah. Itu macam antara benda pelik lah yang berlaku dekat rumah tu. So Fifi ni terus cerita dekat ayah dia. Yang nak jadi dekat cerita, ayah dia ni memang ada kenalan yang ustaz tau. Ramai lah kawan-kawan yang ada buka pusat rawatan Islam sendiri. So ayah Fifi ni bawa lah kawan ni, ustaz-ustaz tadi tu, untuk tengok-tengok kan dekat rumah dia ni kan. So ustaz yang sampai waktu tu kita bagi nama Ustaz Abu dengan Ustaz Ali. So Ustaz Abu ni nak panggil benda yang ada dekat dalam rumah tu untuk berkomunikasi tau. So dia masukkan benda tu ke dalam badan Ustaz Ali. So Ustaz Ali tu dalam keadaan macam dirasuk lah untuk dia berkomunikasi dengan Ustaz Abu tu. Kali tengah elok-elok tengok Ustaz Ali kan, macam dia tengah bersedia lah untuk dirasuk kan. Sampai je benda tu dah masuk dalam badan Ustaz Ali tu, Ustaz Ali tu terus berubah macam karakter perempuan. Ayu je, dia tiba-tiba duduk kepit je macam tu. Rupa-rupanya benda tu memang perempuan guys. Ustaz Abu tu terus cakap, kau ke yang selalu datang ke sini? Kau selalu ke mana? Lepas tu benda tu jawab, ya, saya dekat dapur tu. Saya selalu duduk kat dapur. Lepas tu Ustaz Abu tanyalah, kenapa kau datang sini? And then dia jawab, saya nak cari makanan, tapi dekat sebelah sinki tu bau lah, busuk sangat. Lepas tiba ayah Fifi ni menyampuk lah kan, memanglah bau, sebelah tu longkang. Lepas tu diorang kat situ semua ketawa. Lepas tu macam Ustaz Abu tu berbual lah dengan benda tu kan, macam bagi tahu dia jangan kacau kat situ lagi apa semua. And then beberapa minit benda tu janji untuk tak kacau lagi. Tapi rupa-rupanya bukan benda tu seorang je yang masuk.
bukan satu. Tiba-tiba ada benda lain yang masuk ke badan Ustaz Ali tadi, dan dia gelar nama dia Panglima. Dia lelaki. Ustaz Abu tu tanyalah, kau tahu ke siapa yang selalu datang sini malam-malam? Dan Panglima tu cakap, tahu, yang perempuan tadi tu. Lepas tu masuk pula benda lagi satu, yang ketiga. So maksudnya ada 3 benda guys ada dalam rumah tu. Maksudnya yang ketiga, dia kata dia memang selalu datang sini, tapi dia singgah je. Dia selalu macam tengok-tengok je. Alhamdulillah ketiga-tiga jin tu berjanji untuk tak ganggu lagi. So ustaz tu dapatlah berubat malam tu. Tapi macam biasalah, kata-kata jin ni tak boleh nak percaya sangat. Kadang-kadang ada yang menipu. So Fifi kata benda tu taklah hilang macam tu sahaja. Ada je lagi beberapa gangguan, tapi tak teruk macam dulu. So itulah dia 2 kisah creepy kita pada hari ini. Kami nak ucapkan terima kasih juga kepada siapa yang sudi berkongsi cerita seram dekat Kama melalui email. And insyaAllah next week korang stay tune dengan segmen crime kita. Dah lama kita tak pergi ke segmen crime. Kalau korang ada kes-kes yang nak Kama ceritakan, korang boleh comment down below. Okay, sampai situ saja video kita hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!